Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar tuan-tuan? Baik, hari ini saya just nak share dengan anda semua berkenaan dengan analisis untuk goal 23 April 2021. Pagi tadi sebenarnya kita dah fokus kepada re-entry buy di H4. Kenapa kita panggil re-entry buy di H4? Okey. Ini time frame H4 Kerana kita nampak di sebelum ni muncul satu candle arah buy. Candle arah buy itu di sini. Tapi ini momentum lah. Candle arah. Candle arah yang berdujukan ataupun berterusan di sini. Okey. Tengok elok-elok Ramai trader di luar sana akan mengatakan bahawa ini adalah re-entry bagi H4. Saya tukar color dia sekejap. Di kotak ungu ni. Di kotak ungu Tetapi tidak ramai yang menunggu re-entry sebenar di kotak kuning di sini. Kenapa saya katakan begitu? Sebab pengalaman saya selama ni saya trade dalam BBMA, memang saya akan katakan apabila price menghampiri kawasan ini, kita akan katakan re-entry sedang berlaku, zone re-entry sedang berlaku. Okey. Kenapa saya katakan ini merupakan bukan kawasan re-entry untuk H4? Sebab bila kita tukar chart ini daripada H1 kepada kita tukar chart ini daripada H4 kepada H1. Okey. Ini H1 tengok bawah ni. H1 saya tukar tadi H4 ni H4. Okey. Ini H4 saya tukar kepada, perhatikan kotak purple dan juga kotak kuning. Bila saya tukar kepada H1, okey. Tengok di sini sebenarnya. Kotak purple ni sebenarnya, kalau tuan-tuan nak tahu, adalah zone re-entry bagi H1 sebenarnya. Manakala zone untuk re-entry H4 sebenarnya ada di sini. So saya tulis zone re-entry H1. Kita tukar color hitam, kita besarkan tulisan. Okey. Ini sebenarnya zone re-entry bagi H1. Dan inilah sebenarnya zone re-entry bagi H4. Okey. Kenapa saya mengatakan sedemikian? Kerana zone re-entry itu mestilah berada di kawasan EMA 50 paling tidak, ataupun di kawasan low BB. Tapi kalau senang nak trace, apabila candle bersentuhan dengan EMA, maka inilah kawasan zone re-entry bagi time frame di atasnya. Kalau ini adalah H1, maka di H4 inilah zone re-entry. Okey. Zone re-entry. Okey. Jadi kalau ini zone re-entry H1, adakah ini kawasan di mana candle M15 bermain dengan EMA? Itu persoalannya. Macam mana kita nak detect? Macam mana saya boleh katakan ini adalah zone re-entry bagi H1? Cuma kita tengok zone re-entry ni terbatal lah ataupun tidak valid. Sebab apa? Okey, kita buka. Ini re-entry H1 Saya katakan ini adalah zone re-entry bagi H1. Kita buka satu time frame yang lebih rendah, M15, dan kita tengok di kawasan purple. Okey. Candle, perhati
candle bermain dengan ataupun bermain di kawasan EMA. Okey. Nampak? Jadi bila candle bermain, candle M15 candle M15 bermain di kawasan EMA 50, maka inilah zone re-entry bagi H1. Okey. Macam mana kita nak validkan zone re-entry H1 ini? Okey. Kalau ikut video yang sebelum ini, saya nyatakan perlu ada rejection di EMA itu sendiri. Itu yang saya katakan isi konten saya. Okey. Sekiranya kita nak cari setup yang lebih awal, okey, kita boleh mencari zone-zone ekstrim. Contoh kalau re-entry buy, kita akan cari extreme buy. Okey. Tetapi kita perlu berhati-hati dengan CS momentum yang berlawanan trend. Okay. Ini dah masuk advance sikit. Sebab itu kalau video sebelum ni saya lebih menekankan, okay, kalau zone re-entry di H1 dan M15 bermain di zone EMA 50, okey, seperti mana yang anda dapat lihat di sini, okey, validation mesti berlaku di time frame yang lebih kecil, satu time frame lebih kecil. Mana ini adalah TF3, ini adalah TF2, maka TF1 nya adalah M5. Okey. Apa yang kita nak tengok dekat M5 ni? Apa yang kita nak tengok? Kita nak mencari candle-candle yang cross, membuat candle arah buy yang valid, yang membuat candle arah buy yang valid untuk validation re-entry buy DH1. Okey. Dalam chart ini apa yang saya bertunjuk kepada anda, M15 H1. okey, H1 ni zone re-entry ni kita nampak jelas candle ni semua ni, walaupun dia membuat candle buy yang kukuh, tetapi dimatikan. Ini dimatikan. Okay, bila dimatikan, kita akan automatically kita akan cut loss ataupun tutup position, kerana dia membuat candle yang valid. Okey. Cuma saya nak anda fokus kepada candle buy yang di sini. Candle buy yang ni dia dah pun buat re-entry. Perasan tak? Re-entry ni valid. Berbeza dengan CSR buy yang sebelum ni. Sebab apa? Re-entry je dia tidak valid sebab dia muncul candle arah bertentangan. Yang ini re-entry dia valid. Dan dia pun telah pun naik sebanyak dalam 20 pip dan tidak lepas MA10 high. MA10 high ni penting tuan-tuan. MA10 high ni sangat penting. Itulah tempat untuk kita detect MHV sebenarnya. Itulah tempat untuk kita detect di mana MHV sebenarnya. Sebab ini akan ada candle yang cross EMA. Okey. Ini adalah candle yang cross EMA. Kita pun masuk re-entry dekat sini. Lepas tu dia naik. Dia tidak melepasi level yang paling tinggi sebelum ni. Dan dia
dia tutup di dalam MA10 high. Ini adalah petanda buy ni valid, re-entry ni pun valid, dan MHV ni pun valid. Sebab itu dia buat satu lagi candle arah kukuh sell yang valid, dan dia membuat re-entry yang valid juga. Yang ini sebenarnya orang tak perasan. Kebanyakan trader memang takkan perasan benda-benda macam ni. Dia ingat re-entry, dia terus dia akan naik. Tak ada. Memang candle akan beritahu kita sama ada dia nak naik ataupun dia nak turun. Jadi kita kena semak di time frame TF1. Sebab TF1 ni lah kita akan tengok garisan EMA ni. Candle atas EMA valid buy, candle bawah EMA valid sell, bergantung kepada TF2. TF2 mesti berlaku rejection di area EMA 50 ataupun di low dan juga top BB. Tapi untuk yang newbie, saya suggest fokus kepada EMA 50. Sebab bila candle dah reject MA50 ni, di situlah kita tengok validation berlaku dan trend berpanjangan akan berterusan. Maknanya floating tu sangat-sangat minimum dan juga profit sangat-sangat cepat. Okey. Jadi bila kita tengok di H1 ini, re-entry buy tu terbatal, dia membuat satu trend ke bawah. Bila dia buat satu trend ke bawah, H1 pula yang bermain di kawasan MA50. Bila H1, CS H1 bermain di kawasan EMA, automatically kita akan tahu dalam kepala otak kita re-entry H4 sedang berlaku. Tengok. Re-entry H4 sedang berlaku. Okey. Jadi apa yang kita tengok di H4 ini memang dah berlaku pun validation untuk buy. Di sini dah berlaku validation untuk buy. Okey. Dan ini adalah re-entry-nya. Sebab tidak ada candle arah. Okey. Dan buka di M15. Nampak? Di sinilah sebenarnya entry itu berlaku. First re-entry masuk, dan di re-entry tambah lot. So 1-2 position naik ke atas. Okey. Naik ke atas ni lah kita tengok dia naik. Dan H4 pun tidak melepasi garisan tertinggi MHV di zone MHV H4. Okey. Kemudian kita nampak boleh pula ada satu trend menuju kepada kawasan MA50. Kalau H4 bermain di MA50, automatically dalam kepala otak kita akan dapat detect re-entry di mana, tuan-tuan? Re-entry di daily. Tengok ni. Ni bawah ni daily. So di mana candle bermain di area EMA, maka di situlah zone re-entry bagi time frame di atasnya. Contoh kalau H4 bermain di zone MA50, maka re-entry sedang berlaku di daily. Okey. Katakanlah daily pula bermain dekat MA50. Secara automatik kita tahu di sini adalah kawasan re-entry bagi weekly. Cuma ni belum jadi lagi lah. Sebab apa? Candle belum turun lagi. Kalau dia turun, ni akan naik lah. Ni semua akan naik. Ni akan naik dan kita dapat detect. Okay. Tapi sekarang ni apa yang kita dapat lihat adalah price menyentuh MA low, MA5 ni, MA5 low di daily, dan secara automatik dia bermain di zone MA50 di time frame H4. Okey. Ini sebenarnya
Ini bukan setup buku sebenarnya. Setup buku adalah kalau zone re-entry di H4, bermakna di H1 dia akan bermain di ekstrim. Ni contoh. Ini nampak ekstrim. Saya tukar kalau kalau hijau ni. Nampak ini ekstrim MA5 low ni keluar daripada low BB. Okey, low BB. Mana H4 sedang membuat re-entry. Ini adalah setup buku. Dan M15 kita menunggu full setup. Okay, full setup berlaku bila? Di sini ada extreme, di sini ada MHV dan di sini ada candle arah. Candle arah membuat re-entry di sini dan juga re-entry di sini, dan keluar momentum. Momentum keluar extreme dan TP wajib naik membuat MHV dan keluarnya candle arah kukuh sell dan terus ke low BB. Ini adalah setup buku. Setup buku dia kata re-entry di time frame 3, time frame 2 bermain extreme dan time frame 1 adalah full setup. Itu adalah setup buku. Cuma apa yang saya share dengan anda ni, apabila time frame 2 bermain dengan area MA50, ini bukan setup buku. Dalam buku dia tak tulis benda ni. Saya pun kebetulan tahu benda ni lepas saya buat kajian ataupun lepas saya buat homework. Orang kata apa, kita buat siri bedah candle, siri bedah candle, siri bedah teknik BBMA. Jadi saya kaji satu-satu line ni, di mana kesilapannya. Di situ saya dapat lihat satu tips yang paling penting yang ramai orang tak tahu adalah MA10. Okey. Dan juga MA50. Di sini ada rahsia yang paling besar, tuan-tuan. Kena tahu kat mana nak tengok. Macam saya katakan tadi, bila candle tak lepas MA10 ni, confirm ada MHV di time frame yang lebih kecil. Dan apabila candle bermain di zone ataupun di area ataupun bersentuhan, CS bersentuhan dengan MA50, mesti ada maksud di time frame yang besar yang kita tak tahu. So saya rasa mungkin ini saja saya nak share dengan anda semua. Tak banyak pun masa. Tujuannya adalah untuk kita sendiri boleh detect lah. Kita sendiri boleh detect zone re-entry. Nampak ni, zone re-entry di H4. H1 dia bermain di area MA50. Buka di time frame 15 minit, kita akan dapat lihat satu candle di bawah MA, dan akan ada candle yang lebih valid. Re-entry buy tu berada di atas MA, lagi valid. Ini candle arah muncul di top BB. Ini pun boleh masuk, ini pun boleh masuk, tapi dia dah sentuh top BB. Candle arah yang sentuh top BB ni memang biasanya trend tu dah penghujung trend. So kita nak cari yang macam ini, yang macam gini. Dia jauh daripada sentuhan top BB ni. Sebab kalau dah candle arah dah keluar terus sentuh top BB, dah habis dah cerita dia. Dah habis cerita. Kalau macam ni dia batalkan dengan CSR lah. Yang ini belum ada lagi. Yang ini yang betul-betul solid. Kan lain beza tu. Ni ada candle arah, terus dia baru entry dan boleh naik terus. Okey, dia naik. Okey. Zone re-entry H4. H1 main dekat EMA. Ni H4.
Okey. Jadi mungkin ini saja perkongsian saya pada hari ini untuk anda semua, supaya mana-mana yang kurang jelas dalam video yang sebelum ni tentang kod multi time frame, penekanan video kali ini adalah lebih kepada time frame dual, yang mana kita dapat lihat bagaimana CS itu bertindak balas ataupun berhubungan dengan MA50. Baik, sekian dulu. Terima kasih kerana sudi support saya, sudi berkongsi berkongsi pemahaman dengan apa yang saya faham lah. Mana tuan-tuan, apa yang saya faham saya share dengan anda semua, dan anda pun sudi untuk mendengar dan juga mengamalkan perkongsian saya. Jadi terima kasih banyak-banyak lah. Saya doakan semoga anda semua berjaya, dan mudah-mudahan video ini bermanfaat untuk anda semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.